Baik. So, apa yang kita nak belajar untuk sesi yang seterusnya ini adalah berkenaan dengan kaedah mengamalkan produk Vista Manhaj yang kita kenali sebagai SAPV, iaitu Sistem Amalan Produk Vista. SAPV itu. Okey? Jadi, yang bila saya sebut SAPV, sepatutnya yang mana dah belajar, faham dah SAPV. Yang pertama, apa yang kita kena faham, apa dia yang ada di dalam set itu. Okey. SAPV adalah ciri-ciri dia. Yang pertama, apakah produk yang ada di dalam set SAPV? Yang pertama, Stivista. Set tu SAPV. Yang kedua, Bicolin. Yang ketiga, Botafast. Yang keempat, Bimind. Ni dia SAPV. Kan? Yang pertama Stivista, yang kedua Bicolin, yang ketiga Botafast, dan yang keempat Bimind. Jadi bila dia sebagai satu kod. Bila mana kita bagi tahu, kalau downline kita tanya, nak bagi apa? Produk apa? SAPV. Kalau dia tanya, masuk kelas dah lagi. Kau dah masuk kelas dah. Kalau dah masuk kelas, kalau sebut SAPV, tahu dah. Stivista, Bicolin, Botafast, Bimind. Dah tahu dah yang tu. Harga dia RM250. Murah kan mahal? Lebih murah. Cuba kira, ambil ada kertas kan? Cuba kira. Stivista harga jualnya RM88. Campur, jom kira sama-sama. 88 campur Bicolin 88. Yang ni penting waktu kita nak closing orang. Kita kena tunjukkan set ini sebenarnya ini 88 campur 88 campur dengan Bicolin 88, ni 150, Botafast, Bimind 150. Berapa duit? Semua? Berapa? 436. RM476. Kalau kira harga ahli pun sekotak-sekotak, kira balik. Ni kalau pergi pada next step. Kalau kira pada harga ahli pun, ni harga ahli RM67, ni pun RM67. Campur? Botafast RM90, Bimind RM90. Jumlah berapa? 14 kali 15? RM314. Tapi sebabkan kita ambil set dia, bayar RM250 saja. Murah daripada RM314. Jauh lagi murah daripada RM400 lebih tu tadi. Orang akan nampak, lebih murah. Okey. Fungsi ni adalah set ni bukan makanan. Bukan ubat, tapi makanan yang baik, yang taib, yang untuk kesihatan tubuh. Kita makan kerana nak sihat. Bukan makan sebab nak kenyang. Rasulullah SAW makan, dia berhenti sebelum kenyang. Makan sebab nak makan sebelum lapar. Makan dia makan ni waktu sebelum dia nak rasa kenyang tu, Rasulullah berhenti. Kan? Jadi apa yang kita amalkan produk ini, fungsi dia yang pertama sekali, wajib berhenti gula. Wajib berhenti gula. Nak sihat. Sebab apa wajib berhenti gula? Sebab kalau kita makan makanan ni banyak-banyak tapi gula tak berhenti, maka maksud racun duk bubuh dalam badan lagi. Betul tak? Jadi bila racun duk bubuh dalam badan lagi, apa yang berlaku? Amal yang ni sekadar kawal, tapi tak boleh sembuh. Boleh tak sembuh dalam Islam? Penyakit boleh sembuh tak? Boleh. Ni yang kita kena faham. Dalam Islam tidak, Rasulullah SAW kata tak ada penyakit yang tidak boleh diubati kecuali mati. Mati tak ada ubat lah.
Yang lain, kanser ada ubat tak? Boleh sembuh tak? Boleh. Salah satu apa nama? Kalau benda yang paling penting bagi orang yang hidap kanser. Sebab itu kadang-kadang kan kita ni dijadikan pihak kecil. Sebab kita seolah-olah menafikan apa yang hadis sahih Rasulullah SAW kata tu. Hadis yang kata tidak ada penyakit yang tidak boleh diubati kecuali mati itu hadis sahih. Kalau tak salah saya, Ustazah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau tak salah saya lah. Sahih hadis tu. Tapi kita, Allah, kena kanser, tak ada ubat lah. Cik, kena kecil badih, kena makan ubat mati lah. Cik, bersanggahan tak dengan apa yang Rasulullah kata? Bersanggahan. Kita tolak hadis tu tanpa kita sedar. Ui, jaga baik-baik tu. Kita tolak hadis. Kita tak sedar, kita tolak hadis. Sebab Rasulullah kata tak ada penyakit tak boleh diubat, mati lah. Tak ada penyakit tidak boleh diubati kecuali mati lah. Yang lain semua ada. Dan ini dibuktikan oleh Dr. Norman Muhammad Norawi, pengamal perubatan nutrisi. Dia sendiri, waktu dia belajar dekat Universiti Manipal, Universiti di India, dia adalah pesakit kencing manis dan obesiti. Kawan sekuliah dia, Dr. Nur Asmara, mengaji sekali, bukan setakat kencing manis, tapi masuk ICU sebab kencing manis. Jarang dengar. Dan mereka law ni, dua-dua orang ni, dah sembuh sepenuhnya. Kita dengar orang kencing manis sembuh sepenuhnya, kita rasa macam, betul ke? Mana ada orang kencing manis sembuh? Mereka sembuh. Pasal apa mereka sembuh? Sebab mereka mengamalkan pemakanan yang betul. Kan? Yang pertama sekali, mereka berhenti ambil gula. Sebab gula ni lah punca segala penyakit. Kalau orang kanser, kita kata, boleh tak sembuh? Boleh. Syarat dia berhenti gula. Sebab dalam badan kita ada sel kanser yang tidak aktif. Dia akan aktif adalah daripada amalan makanan dan minuman. Contoh, air. Ayat, buka paip, bangun pagi, buka paip. Gas klorin duk keluar dulu. Masuk tu, yang minum lepas masak tu, orang perempuan. Gas yang terhasil daripada pemanasan klorin yang masuk dalam air tu akan menghasilkan gas trihydromoletin. Gas ini adalah perangsang kepada sel kanser untuk aktif. Klorin, gas klorin tu tak boleh, kalau mendidih tu, itu cerita cari pasal. Sebab tu tidak digalakkan bagi orang yang tahu lah. Yang kedua, sel kanser ini, makanan kegemaran dia adalah gula. Bila kita bagi dia makan banyak gula, dia jadi makin merebak. Contoh, orang sakit kanser, yang duk jaga dia, kerja duk bancuh melo. Yang duk jaga dia, kerja duk bancuh, kononnya nak bagi tenaga. Betul tak? Dalam tu gula. Kerja nak bancuh, benda yang ada gula. Tu. Kita bunuh dia lagi cepat. Dan kita kena berhenti. Apa pun, dia kena berhenti terus, 100%. Orang yang ada masalah penyakit kronik, ini yang kita kena sampaikan. Sebelum kita nak memperkenalkan produk ini, kalau dia setuju, tapi bagi tahu dia, syarat yang pertama, berhenti gula. Syarat yang pertama, kena berhenti gula. Sebab gula lah punca dia jadi sakit. Asbab dia jadi sakit. Sebab gula ini perangsang sel kanser. Gula ni. Satu, sebabkan kita dah, tadi saya cerita dah kan, bahan kimia yang digunakan. Sampaikan bila penghasilan daripada proses untuk jadi jernih tu, dia menggunakan kaedah sama dengan nak memproses dadah. Sebab itu, dikatakan bahawa ketagihan kepada gula itu 8 kali lagi teruk daripada ketagihan kepada morfin dan heroin. Tagih.
Betul tak? Ketagih. Dan orang yang banyak ambil gula, dia punya selera makan bertambah. Cuba tengok makanan proses seperti yang ada di restoran makanan segera. Kalau nak ikutkan burger dia, banding dengan burger anak-anak kita yang berniaga tepi jalan, lagi sedap burger anak-anak kita jual tu. Lagi ikut selera. Tapi pasal apa? Sebab dalam tu ada bahan yang menyebabkan kita tidak boleh lupa. Sama macam gula. Kita teringin. Padahal bukan. Sedap pun. Tidak. Oh, Kak Sefi, oi. Dia ada. Syarikat-syarikat besar ni, dia nak bagi kita ketagih. Teringat tu. Dia menggunakan satu bahan perangsang. Nak bagi kita teringat nak makan. Burger. Ayam goreng. Bawa masak ayam goreng lagi sedap. Tapi pergi makan hak tu ketagih. Jadi benda-benda macam ni. Dan gula ni pula, apabila dia masuk dalam badan, dia kena tukar segera kepada, selain daripada dia bahaya sebab dia ada banyak racun, dia juga bahaya kalau dia ambil berlebihan. Hak jadi racun tu sikit pun jadi racun. Tapi ditambah lagi dengan masalah berlebihan. Ni kena faham elok yang ni. Gula, apabila kita ambil secara berlebihan, gula ini nak keluarkan dia kena tukar kepada bentuk tenaga. Sebab tu orang dulu-dulu yang dia buat bendang, pergi kebun, pagi balik petang kan, maghrib baru balik kan, mereka dulu jarang dengar kena kecil manis. Jarang juga dia kena stroke. Tak dengar. Pasal apa? Pasal walaupun mereka makan pagi-pagi, pulut. Orang Kedah, orang Perlis kan, pulut makan pagi nasi lah. Tu yang kacak. Orang dulu-dulu kan, nasi lemak. Tapi tak kena apa macam mana. Kan? Pasal gula mereka makan. Benda nasi-nasi ni berpulut-pulut. Dia kan, dia gula lah sebenarnya kan. Tapi dah ditukar kepada tenaga, habis. Saya tempat tu tak kena macam mana. Kita makan sopa macam orang pergi buat benang, tapi buat kerja tak macam tu. Betul tak? So gula duk makan, kita duk makan. Banyak bandar, tak banyak bandar Dr. Nordin Darus kata, sepatutnya seorang manusia hanya patut ambil sehari 1 sudu gula saja. Kita pagi breakfast pancu ayak berapa sudu? Betul? Tengah hari masak tu tak kira hari, pagi masak nasi lemak lah apa semua, bergula. Makan tengah hari, bergula. Minum petang, bergula. Makan malam, bergula tak? Lebih berapa kali ganda? Berganda-ganda lebih dah. So bila masuk dalam badan kita ni, sel dalam badan kita kan berpunca daripada sehalus-halusnya, dia selalunya proton, elektron betul lah, tapi yang lebih jelas adalah sel. Gabungan sel membentuk tisu, gabungan tisu membentuk organ, gabungan organ membentuk anggota tubuh badan. So sel itu, semua sel, kecuali satu sel, saya cerita. Semua sel itu nak gula berlebihan, bila nak tukar benda tenaga, dia kena masuk dalam sel. Masalahnya sel itu terhad. Kalau banyak, dia akan tutup dinding sel. Insulin kan, yang dihasilkan oleh pankreas, organ kita dihasilkan oleh pankreas. Insulin ni kerja dia tolak gula masuk dalam gula. Insulin kerja dia tolak gula masuk dalam sel. Masalahnya sel bila dah penuh, dia tutup pintu. Insulin duk keluar. Dia tolak pergi mana? Dia tolak pergi dalam saluran darah. Maka saluran darah, urat saraf kita itu, dia jadi macam paip getah yang duk kena panas, duk kena hujan, duk kena panas, duk hujan. Dia jadi raput, kerah. Darah jadi pekat. Kena darah tinggi. Dia pergi dekat sendi, berkumpul dekat sendi, dia jadi gout. Dia pergi dekat otak, dia berkumpul dekat saraf otak, dia jadi stroke. Dia berkumpul dekat saluran jantung yang orang duk pasang stand. Dia pasang stand kan, buh dalam tu kan.
Blok kan. Sebab dia punya tu saluran darah halus je kat jantung tu. Halus je. Tiap hari selama 50 tahun duk bantai macam tu, apa berlaku? Dia kumpul. Blok. Punca apa? Punca gula. Punca gula. Kan? Pi kat usus. Usus kita menjadi bangli, dia jadi tidak dia jadi sebelit lah. Gula. Pi dekat sel kanser. Dia bagi sel kanser kenyang, sihat dan membiak. Dan gula yang berlebihan itu tadi, satu-satunya sel yang boleh terima gula banyak mana sekalipun, satu-satunya sel yang boleh terima gula banyak mana sekalipun adalah sel lemak. Sel lain tak boleh. Sel lain dia cukup, dia penuh, dia tutup. Sel apa? Sel lemak. Sel lemak ini dia terima banyak lama-lama obesity. Kolesterol. Kita kata makan sup ekor, boleh kena sebab kolesterol. Aku tak boleh makan ni sup lui, tak boleh. Pasal apa? Aku kolesterol tinggi. Padahal gula. Makan sup okey. Kita salah faham. Nampak tak? Kita ni banyak benda yang kita salah faham. Kan? Minyak rasa pelik. Sepatutnya amalan kita antaranya adalah mengamalkan minum minyak. Minyak zaitun, minyak kelapa darah. Itu adalah minyak-minyak sihat yang akan berfungsi untuk kebaikan sistem dalam badan kita. Kita tak mau minum minyak, pelik minum minyak. Jangan kata orang. Hak di rumah pun sama. Tak boleh ubah lah pemikiran tu. Tu dia. Kena faham betul-betul benda ni. Jadi pokok punca utama kena berhenti gula. Sebab itu dalam SAPV ini wajib berhenti gula. Dan berhenti gula kena istiqamah, tahan diri, kena kawal diri sekurang-kurangnya 14 hari. Jangan sentuh gula. Kalau kita berjaya lepas 14 hari, kita akan mula tak endah, tak kisah dengan gula. Malah minum air manis sikit pun kita tak mau. Minum air manis sikit pun kita tak sedap. Sebab dalam gula ni dah dikontrol dekat minda kita, yang menyebabkan kita ketagih. Dan ketagihan itulah yang menyebabkan kita nak lagi. So yang tu yang kita kena stop. Sebab itu pakar perubatan mengatakan stevia adalah satu ganti gula sebagai terapi bagi orang yang ketagih. Ketagih apa? Ketagih manis. Ketagih manis. Betul? Tak boleh. Kira nak manis ya. Bancuh manis lah. Tambah lagi 2 sudu. Tak puas. Macam kakak kita lah. Macam kakak kita lah kan. Tak bayar lagi kakak kita tu. Yalah tak boleh lah tu. Tak boleh. Pasal apa? Saya tanya dia pasal apa? Tak boleh je baru kena. Gula tinggi. Gula lah tu. Gula tinggi sangat. Pekat kebekan ayat liok pun pekat. Tu yang dia punya gula tak boleh baca. Tak boleh baca ni kira out beta orang dah kata. Gula tinggi sangat. Tengok apa jadi. Ini satu kes yang contoh kes terbaik untuk kita terangkan tentang benda ni. Walaupun kak kita tu dah amalkan produk-produk Vista hak lain ni set. Tidak. Dah berapa bulan dia amalkan. Tapi tak boleh turunkan gula dia. Malah dia lagi teruk. Pasal apa? Dia tak pandang gula. Faham tak? Tetapi tengok. Bila dia stop gula, lepas pada akad cap dia hantar, dia berhenti terus gula kan. Dia guna gula ni. Dia habak kat belentu dia bancuh air sirap. Tak payah bubuh gula putih tu. Bubuh gula ni. Ni gula apa? Hasilnya apa? Turun 6.9
9 daripada tak boleh baca sampai jadi 6.9 dalam masa 2-3 minggu je. Dia langsung stop gula. Cuba bayangkan selepas itu apa berlaku? Dia masa dia stop gula dah turun, tapi dia punya kaki dia masih cucuk-cucuk lagi. Kebas lagi kan? Tapi sekarang dah kurang banyak kan? Sebab saya bagi tahu dia, Kak tu macam mana dengan B-Quali? Kak tu berhenti. Jangan berhenti, teruskan. Sebab yang tu lah nak mengatasi masalah keradangan dalam darah, dalam saraf. Ni peranan dia. Kurang garam. Apa dia? Dia makan produk kita lagi. Dia kena tak makan. Tak tahu bahan dalam tu apa, tak boleh nak komen lah kan, orang kan. Tapi yang kita insya-Allah kita stabilkan. Sebab gabungan kita bukan sekadar susu kolesterol, tapi susu kambing juga ada dalam B-Quali. Madu lebah ada dalam B-Quali. Dan bagusnya adalah produk kita ini ada makanan untuk bakteria baik. Kita perlu ada bakteria dalam badan. Fungsi dia, antara fungsi bakteria baik adalah untuk proses pembuangan usus. Sebab kalau kita tak boleh buang, maka pemakanan kata setiap kali kita makan itu kita kena buang. Kalau makan sehari 3 kali, kena buang 3 kali. Sepatutnya. Cuba bayangkan, kalau kita makan sehari 3 kali, tapi kita buang seminggu 3 kali saja. Banyak tak lebih? Hampas tu. Duk tahu tak? Dia akan bertepuk dekat saluran darah, saluran usus, yang menyebabkan bertambahnya toksin dalam badan. Kan? Lepas tu, bila dah keras dekat dinding usus, sebelit lah. Lepas tu, suruh minum air banyak. Tak boleh, Cik Bro, dah kena kencing kerap. Saya malas nak bangun kencing. Padahal nak buang itu kena kencing. Nak buang itu kena minum air banyak. Sebab itu produk kita bagus kalau nak meringankan kalau ada tidak balas. Minum segelas air putih sebelum minum produk kita, sejam selepas minum produk kita, dan pastikan amalkan 3.5 liter setiap hari. Bila dia buang, tak jadi demam lah. Masalahnya racun duduk dalam badan. Proses dah buang. Mu'tafah dah ketuk-ketuk, buang. Cuba buat rumah lah. Buat renovation rumah. Tapi, rumah renovation cukup cantik, tapi bersepah. Rumah tu jadi elok tak? Tak elok lah. Rumah tu jadi buruk juga lah. Sama lah. Kalau kita dah buat elok-elok renovation dalam badan, tapi kita tak buang. Nak buang, kena ada ayak. Malas minum ayak. Masalah. Kan? Tu cerita. Tu kena cerita dekat prospek kita macam tu lah. Kaedah. Janganlah gelabak Allah macam mana ni. Dia lelaki sakit lagi teruk. Tak, dia sementara aja. Bila duk minum dah selalu, maka racun dah mula kurang. Jadi kita minum macam biasa balik lah. Macam biasa balik tu berapa? 3.5 liter lah. Itu standard. Ikut berat badan. Kan hak kurui halui. Tak ada. Tu kot. Kalau badan macam kita ni kan dah lebih sikit lah. Okey. Jadi faham lah maksudnya kan. Jadi apa yang perlu kita faham betul-betul adalah proses yang kita nawaitu kita ni nak supaya orang amal berterusan. Sebab tu kita cerita macam saya cerita tak saat ni. Kalau kita terus pergi kata kecil boleh bangun benda boleh berubat, jahanam. Baik pun berhenti, tak baik lagi cepat dia berhenti. Pasal fikir ubat. Kena cerita tentang pemakanan halal tayyiban. Itu yang kita kena bagi faham orang. Inilah kelebihannya. Jadi sebab itu syarikat buat kempen 10 hari terakhir bulan Jun set SAPV.
Ada minta, awak tak buat kempen susu 4 kotak? Kan? Ada minta macam tu. Syarikat okey lah, kita boleh jual banyak, betul. Ramai minat nak beli susu 4 kotak, ramai. Kan? Tapi macam mana nak jadi amalan budaya di dalam cara amalan produk kita? Sebab kalau kita duk layan dari sudut, kenapa tak buat susu saja? Ada saja macam tu. Lepas tu maknanya orang lain kata tu beli susu. Jadi set ini yang sebenarnya masing-masing ada peranan. Bahasa Mari Muda, susu Bicolin ini dia membaik pulih sel, lembutkan saraf, cairkan darah kita yang pekat. Botafas kerja dia ketuk, repair sel kita yang rosak. Di bahasa orang kampung lah. Tak usah ada scientific bombastik sangat, kita tak faham. B-Mind ini repair di sini. Sistem penyampai maklumat. Yang ni nak kontrol apa yang kita makan. Darah kita. Perjalanan darah kita dikontrol di otak. Tengok tak? Tengok orang stroke di belah kiri. Pasal apa? Seluruh belah kanan dia tak boleh angkat. Itu berkaitan dengan saraf. Faham tak? So, untuk sihat, saraf otak kena sihat. Untuk sihat, sistem darah kita pun kena elok. Sebab itu ini kombinasi. Tak boleh kalau tak ada salah satu. Ada orang kata, kenapa tak bubuh semua bahan dalam satu produk? Hak cerdik tu. Ada je nak jawab. Betul tak? Bubuh dalam satu produk lah, senang. Tak cukup dos dia yang pertama. Tak cukup. Takkan dalam Bicolin nak bubuh lagi 12 jenis herba dalam ni? Sesuai ke benda ni dah buat dalam bentuk debu? Mana bagus? Lebih cepat serap buah-buah dan sayur-sayur dalam bentuk liquid. Macam mana nak buah dalam ni? Kan? Satu. Yang kedua, kalau dah dalam ni ada berapa gram ni? 21 gram. Kok mana pun kena 21 gram. Mana ada orang bubuh susu 40 gram secawan? Tak ada. So kalau tambah benda ni, bermakna apa? Saya cek tetap 21 gram kan? Kan? Bermakna kurang tak dos kat sini? Kan? Kesan dah. Tu nak sambung ni pula. Aku ambil lah brand SP lah semua ni. Jahanam. Apa rasa Bicolin bila campur dengan koko, campur dengan aku ambil. Tak boleh lah. Sebab itulah dia je berasingan. Kena amal ikut dos yang tertentu. Nak minum contoh Bicolin. Untuk, okey. Ciri penting SAPV. Ciri penting SAPV apa? Minggu pertama, lembutkan saraf, cairkan darah, ambillah Bicolin, campur B-Mind, shake, air sejuk. Okey? Lepas tu, malam, ambillah 1 cawan air putih sebelum tidur. Dalam masa yang sama, Civista terus amalkan. Dan sebelum tidur, titiskan 7 titis Civista atas sudu plastik. Sebab sudu plastik ni penebat. Dia bukan pengalir macam besi. Dia perlu penebat. Jadi, terus ambil daripada sudu yang mengandungi 7 titis Civista sebagai kaedah rawatan. Tetapi, dalam seharian, tiap-tiap kali kita nak minum, bancuh ayak ke apa ke, sirap ke apa ke, tak 1 titis. Dah memadai. Kena mula ambil Civista ini pada hari pertama. Berhenti gula, gantikan dengan Civista. Sebab dalam Civista dia bukan sekadar ganti gula, tetapi dalam Civista ini dia juga membantu daripada sistem saraf. Melembutkan sistem saraf. Bila lembut sistem saraf, kalau kita masuk Botafas pada minggu yang kedua, tindak balas jadi ringan. Kalau kita Botafas dulu, ada ketika sakit urat saraf, demam dan sebagainya. Itu sebab Botafas ambil minggu kedua. Sehari sekali cukup. Faham tak? Macam Kak Dah orang Bali Amai tu. Betul dah tu. Pagi ambil Bicolin dengan B-Mind. Betul tak? Lepas tu tengah hari ambil apa? Susu. Dia banyak ambil susu. Malam pun ambil susu. Kan? Yang sekarang tambah yang ni. Civista ni. Untuk berhenti gula. Bayangkan kalau kita berhenti gula dan kita amalkan pemakanan yang sihat ni. Minggu kedua, ambil Botafas. Tapi bagi orang yang boleh tahan tidak balas, balut je Botafas ni minggu pertama pun. Boleh.
Faham? Ada nak tanya tu, cakap nak tanya tu. Untuk orang yang gastrik pun sesuai. Cuma ambil selepas makan. Orang gastrik. Yang tak sesuai adalah orang yang ada masalah buah pinggang stage 3, 4 dan dialisis. Tak boleh dah. Jangan bagi harapan palsu. Bila dah teruk buah pinggang, dia boleh meringankan sahaja. Dia tidak boleh sembuh. Tapi boleh ringan. Antaranya stop gula. Kan? Yang ni kalau dia nak amal set SCPV, boleh. Tapi susu ambil sehari sekali. Okey? Biban sehari sekali. Tu pun kalau saya, hari ni susu, esok biban, lusa botafas. Sehari sekali je. Pasal apa? Pasal orang buah sakit buah pinggang boleh minum air 500 ml saja. Tak boleh. Tak boleh minum air banyak. Pula. Sebab buah pinggang. Sebab produk kita ni ada banyak zat, vitamin, mineral. Faham ya? Ada banyak zat, vitamin dan mineral. Orang sakit buah pinggang, air yang terbaik bagi dia adalah air RO. Air RO tau, reverse osmosis yang kosong. Maknanya dia tak boleh minum air zam-zam pun. Dia tak boleh minum air mineral biasa pun. Dia kena air RO, air kosong. Orang adalah air tu kosong, tak ada zat, mineral semua tak ada. Macam air bateri tu. Dia minum air bateri pun bagus. Macam kan? Ya. Ambil sehari sebelum untuk minggu pertama, ambil malam saja sebelum tidur. Setiap malam. Titis atas sedu. Sebab dalam tu ada daun melisa. Daun melisa ini telah dibuat kajian selama 2000 tahun. Dia sangat baik untuk sistem saraf otak. Di situlah dikawal tekanan darah, blood pressure. Dan bagi orang yang tak cukup rehat, tak cukup tidur, orang yang stres, okay? Kalau dia ambil Stevie